Berikut paparan utama Nasional 8 25 April. BN menang 2 kerusi tanpa bertanding. Perdana Menteri akan segera menghadap Sultan. Sebelum berlintas langsung ke Kuching untuk perkembangan Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-11, Nasional 8 dimulakan dengan isu Menteri Besar Terengganu Ahmad Razif Abdul Rahman. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijadual ke Kuala Terengganu untuk menghadap Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dalam masa terdekat. Dalam sidang media di Lundu, Sarawak, Datuk Seri Najib berkata beliau akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung isu itu selepas pertemuan tersebut. Kita tentu sekali projek saya dijadualkan untuk menghadap dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu dan selepas majlis menghadap tu saya akan keluarkan kenyataan nanti. Dalam pada itu saya berharap kita tidaklah buat spekulasi yang bukan-bukan tentang kedudukan Menteri Besar Terengganu. Kerajaan Terengganu akan berjalan seperti biasa. Dan apa-apa perkara ni, perkembangannya akan saya maklumkan selepas saya menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu nanti. Seperti yang ditegaskan Perdana Menteri, sehingga isu tersebut dibincangkan, Kerajaan Negeri Pimpinan Ahmad Razif akan menjalankan tugas seperti biasa. Dalam pada itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu mengesahkan Sultan Mizan Zainal Abidin telah melucutkan semua darjah kebesaran yang dikurniakan kepada Ahmad Razif. Dan menurut satu kenyataan rasmi beliau, pelucutan itu berkuat kuasa pada Jumaat 22 April. Menurut kenyataan itu juga, persiaran yang dibuat tiada kaitan dengan perkembangan lain yang berlaku di negeri Terengganu. Ahmad Razif dikurniakan darjah Datuk Paduka Mahkota Terengganu Kehormat DPMT yang membawa gelaran Datuk pada 2012 dan Seri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin SSMZ yang membawa gelaran Datuk Seri pada April 2015. Beliau yang juga anggota Dewan Undangan Negeri seberang Tahkim mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu menggantikan Datuk Seri Ahmad Said pada 12 Mei 2014. Barisan Nasional BN memperoleh kemenangan moral apabila menang tanpa bertanding di 2 kawasan dalam Pilihan Raya Umum DUN Sarawak ke-11. Baik, untuk laporannya, kita ke Kuching, Sarawak bersama dengan Damia Cassandra Manja. Damia, silakan dengan laporan. Terima kasih Ivan dan Hanim di Angkasa Puri. Barisan Nasional BN menang tanpa bertanding di 2 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Ini melibatkan N82 Bukit Sari dan N79 Bukit Kota. Pilihan Raya Umum DUN Sarawak ke-11 kali ini menyaksikan seramai 226 calon daripada pelbagai parti termasuk bebas akan bertanding. Bagi Bukit Sari, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mempertahankan kerusi berkenaan setelah Pegawai Pengurus Pilihan Raya N82 Husaini Hakim mengumumkan tiada lagi borang penamaan calon diterima sebaik tempoh tamat 10 pagi. Ini adalah kali kedua calon BN itu menang tanpa bertanding selepas 1996. Masyarakat kita khususnya di Bukit Sari ini dan keseluruhan masyarakat di negeri Sarawak ini memberi sokongan dan dukungan yang padu kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adnan Haji Satem, lebih-lebih lagi dengan 53 dasar prinsip beliau yang menumpukan kepada kepentingan dan hak negeri ini.
Terdahulu, ketibaan Datuk Amar Awang Tengah di Stadium Tertutup Lawas kira-kira pukul 9 pagi diiringi Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman dan Pengerusi MARA Datuk Seri Anwar Musa. Sementara itu, di Dun Bukit Kota pula, sejarah tercipta apabila penggal kali ini menang tanpa bertanding melibatkan calon BN Dr. Abdul Rahman Ismail. Beliau menghantar kertas pencalonan pada jam 9.05 pagi di Dewan Suara Limbang. Kemenangan Dr. Abdul Rahman itu diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya N79 Hamdiah Bakri kira-kira pada jam 10.30 pagi selepas tiada lagi kertas pencalonan diterima. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemenangan ini, dan saya percaya bahawa kemenangan ini adalah bukti penduduk di kawasan N79 Bukit Kota ini menyokong penuh kepimpinan Pengerusi Barisan Nasional Negeri Sarawak, iaitu Tan Sri Datuk Petinggi Haji Adnan bin Haji Satem. Dr. Abdul Rahman yang tiba pada jam 9.05 pagi di pusat pencalonan diiringi oleh Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah dan Ahli Parlimen Putatan Datuk Dr. Marcus Mojiko. Dalam pada itu, sokongan padu rakyat di Bukit Sari untuk menjadi penolong untuk Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Datuk Awang Tengah Ali Hassan. Bagi Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman, kemenangan BN di Bukit Sari itu merupakan satu manifestasi jelas rakyat di kawasan Lawas dan Sarawak amnya. Ini satu petanda yang baik untuk Parti Barisan Nasional bahawa inilah parti yang diterima oleh rakyat. Inilah parti yang banyak jasa kepada rakyat. Inilah parti yang boleh membawa dan membela nasib rakyat sekarang dan masa hadapan. Sekali lagi saya ucap tahniah kepada Datuk Amar dan semoga semua juga calon-calon BN yang bertanding akan beroleh kejayaan seperti apa yang diperoleh oleh Datuk Amar Haji Awang Tengah. Kemenangan tanpa bertanding di Dun Bukit Kota juga menjadi satu lagi kemenangan moral kepada BN. Alhamdulillah, dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak pimpinan persekutuan, pimpinan negeri, pimpinan di daerah Limbang ini atas segala pertolongan, perjuangan, semangat yang telah pun ditunjukkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan izin Allah atas segala nikmat diberikannya kemenangan yang bermakna pada masa ini di mana susah nak mendapatkan keadaan sekarang ini. Ada YB Dr. Rahman, kerana ini satu petanda bahawa rakyat di negeri Sarawak ini bersama-sama dengan semua masyarakat di sini, tidak mengira kaum, menyokong penuh kepimpinan yang amat berhormat Tan Sri Adnan Satem. Ini satu petunjuk, dan ini kita sudah jangka bahawa kawasan ini memang kawasan yang kuat penyokong Barisan Nasional. Tan Sri Adnan dalam pada itu turut menaruh keyakinan BN Sarawak akan dapat memperoleh kemenangan majoriti pada PRU Dun kali ini. Beliau yang juga pengerusi BN Negeri melahirkan keyakinan itu bersandarkan kepada beberapa petanda positif awal pada hari penamaan calon hari ini. The initial signs are very good. All our 82 candidates have been accepted by the Election Commission as qualified candidates. And I just heard the news that 2 areas BN has won uncontested in Bukit Sari and Bukit Kota, Awang Tengah and Abdul Rahman Ismail. I think there is some degree of disarray among opposition parties. We believe there are some areas where DAP is contesting against PKR, or they put up independents against each other. Mengenai pencabarannya kali ini, beliau menganggap ia sebagai tindakan parti pembangkang yang hanya mahu memperlihatkan ada calon bertanding menentang beliau di kawasan itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyerahkan kertas pencalonan. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memberitahu Kerajaan Persekutuan mempunyai rancangan besar untuk Sarawak dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ini terutamanya melalui pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Banyak agenda besar untuk Sarawak yang kita akan laksanakan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Dan
percayalah bahawa kerajaan pusat akan beri bukan saja kerjasama tetapi sokongan dan dana yang sebanyak mungkin dan termampu oleh kita supaya apa yang kita telah nyatakan impian kita Sarawak ini, impian yang kita kongsi bersama, Sarawak akan maju seiringan dengan Semenanjung akan menjadi kenyataan. Selain itu, kerajaan turut memfokuskan kepada pembangunan pendidikan, projek bekalan elektrik luar bandar, jalan raya di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyifatkan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak akan menjadi penanda aras kepada prestasi Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Di mana yang dinyatakan oleh Ketua Menteri Sarawak, kita telah menang 2 kursi tanpa bertanding dan gambaran bahawa pembangkang gagal mencapai konsensus di beberapa kawasan berarti bahawa kesepakatan pembangkang ini terlalu longgar. Kegagalan mencapai konsensus berarti bahawa ini sebagai tanda bahawa mereka tak mampu untuk menubuhkan kerajaan yang boleh membawa pada keyakinan rakyat Sarawak. Dalam peringkat awal lagi mereka tak mencapai konsensus, berarti bahawa memastikan mereka boleh tubuh sebuah kerajaan berdasarkan pada penyertaan dan sifat mesyuarat dan konsensus sama mereka. Beliau berkata Sarawak juga kekal menjadi sandaran sebagai kubu kuat Barisan Nasional BN bagi memastikan kelangsungan kerajaan sedia ada. Namun demikian, beliau menegaskan BN tidak akan merasa selesa dengan petanda positif awal yang ditunjukkan oleh BN pada PRU DUN Sarawak ke-11. Apa yang pasti, 82 pusat ribuan penyokong parti seawal jam 7 pagi dengan kawalan keselamatan lebih 10,000 anggota polis. Proses penamaan calon berjalan lancar. Di kerusi DUN Tanjung Datu menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara Tan Sri Adnan Satem dengan calon PKR Jazul Kipli Numen. Pengumuman itu dibuat oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya N3 Tanjung Datu, Hamsen Atta, selepas proses penamaan calon tamat di Dewan Masyarakat Lundu di sini pada pukul 10.15 pagi. Ketibaan Tan Sri Adnan diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Di DUN Baleh, pertandingan 1 lawan 1 antara calon BN Tan Sri Dr. James Jumut Masing dan DAP Agop Linsong. Pengumuman rasmi diumumkan Pegawai Pengurus SPR Zul Usop pada 11.43 pagi. Tan Sri Dr. James diiringi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, DUN Bukit Saban turut melihatkan 1 lawan 1 antara calon BN Datuk Amar Douglas Ugah Embas dan PKR Noel Changai Baking. Datuk Douglas juga merupakan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi. Di DUN Batu Kawah juga melibatkan 1 lawan 1. BN mempertaruhkan Presiden SUPP Profesor Datuk Dr. Sim Hui Kian sebagai calonnya untuk menawan semula kerusi berkenaan yang disandang Christina Chiu Wan Si dari DAP yang juga akan mempertahankan kerusi tersebut. Di DUN Pakat melibatkan 3 penjuru antara BN, DAP dan Bebas. BN diwakili Tan Sri William Mawan Ikom, manakala DAP oleh Rinda Juliza Alexander dan Bebas oleh Dr. Jawi Jinggut. Tan Sri William merupakan penyandang sejak 5 penggal lalu. Di DUN Dalat, menyaksikan 1 lawan 1 antara BN dan PKR. BN diwakili penyandangnya Datuk Fatimah Abdullah, manakala PKR Sim Eng Hua. Pengumuman dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya N56 Kueh Lepoh kira-kira 11.47 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menolak bantahan yang dikemukakan PAS berhubung pencalonan Wakil BN Sharifah Sida Said Aman Ghazali bagi DUN N7 Semariang. Ini berikutan inkuiri yang dikemukakan calon PAS Yusof Asidiki yang mendakwa Sharifah Sida melanggar kelayakan bertanding kerana mempunyai jawatan berpendapatan. Sebaliknya, Pegawai Pengurus Pilihan Raya SPR bagi N7 Semariang, Jumaini Haili mengesahkan calon BN itu yang merupakan Setiausaha Politik Ketua Menteri Sarawak hanya berstatus kontrak.
Justru jawatan yang disandang Sharifah Hasidah bukan dikategorikan sebagai jawatan berpendapatan seperti yang didakwa PAS. Ketika dihubungi RTM di Kuching, Jumaini menjelaskan mengikut istilah SPR, jawatan berpendapatan adalah jawatan yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan. Terdahulu, sekumpulan 15 peguam daripada Jabatan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Joham, PAS membuat laporan polis di Balai Polis 1 Kuching. Budaya BN adalah memberi perkhidmatan terbaik dan cemerlang kepada rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan perjuangan BN menjurus kepada kesinambungan perkhidmatan cemerlang secara berpanjangan dalam soal memajukan kawasan luar bandar. Dalam politik itu licin. Walaupun musim kemarau, jalannya licin. Walaupun dalam itu tidak ada tebing, tidak ada jurang yang licin. Sebab apa licin? Sebab kalau kita tidak memberi perkhidmatan. Beliau berucap pada majlis pemimpin bersama rakyat di Kapit. Turut hadir anggota Parlimen Kapit, Datuk Alexander Nantalinggi, yang juga Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, serta calon Dun Pelagus Wilson Nyabung Igang. Dalam pada itu, beliau berkata suasana politik di Sarawak yang baik dapat menjamin kemenangan BN dalam pilihan raya kali ini. Sementara itu, proses penamaan calon PRU Dun Sarawak yang berjalan lancar disifatkan bukti sistem demokrasi amat subur di negara ini. Selain kebebasan untuk bertanding bagi mereka yang layak, parti-parti yang juga bertanding bebas berkempen mengikut undang-undang dan peraturan yang digaris SPR. Dalam sistem demokrasi ini, ada 3 perkara pokok yang harus berlaku. Pertama ialah mana-mana individu yang layak bertanding, boleh bertanding. Kita lihat dalam pilihan umum di Sarawak ini, yang termuda 25 tahun, yang tertua 73 tahun. Umur bukanlah menjadi fakta. Jika kita layak bertanding, kita boleh bertanding. Datuk Seri Dr. Saleh ditemui media ketika melawat pusat media KKMM di RTM Kuching. Kepada pengamal media, terutama media sosial, beliau menggesa mereka menyalurkan maklumat yang tepat dan sahih. Banyak juga telah menggunakan media sosial untuk menabur fitnah, untuk menabur sangka buruk ke atas para pemimpin. Dan penting bagi kita untuk rakyat dapat membuat perbandingan. Apakah maklumat yang diperolehi dalam media sosial itu ada kebenarannya ataupun tidak, atau sekadar ia bertujuan untuk berpolitik semata-mata. Pengundi di kawasan Dun Batu Kawah pula diminta supaya tidak keliru dengan dakwaan sesetengah pihak bahawa terdapat 2 calon yang pro Barisan Nasional BN bertanding di situ. Presiden MCA Datuk Seri Liau Tiong Lai ketika menegaskan perkara itu berkata BN hanya meletakkan Profesor Datuk Dr. Sim Hui Kian, seorang pakar kardiologi dan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP sebagai calonnya. Mana-mana independen itu adalah menjadi pembangkang kerana kita tahu Barisan Nasional bersatu. Hanya satu Barisan Nasional dan tak ada yang pro, tak ada yang orang kata apabila bertanding di pilihan raya ini dia adalah pembangkang. Kita minta rakyat jelas bahawa mana-mana independen itu adalah pembangkang. Beliau ditemui pemberita selepas mengiringi Profesor Datuk Dr. Sim ke pusat penamaan calon Dun Batu Kawah di Majlis Perbandaran Padawan. Sementara itu, calon paling muda dalam pilihan raya ini ialah Abdul Aziz Isa, 25 tahun dari DAP, bertanding di Dun Batu Kitang. This is democracy. This is democracy because saya ambil sains politik. For me, this is something good. This is something healthy. It's democracy. We give people choice to choose. Episod tikam menikam dalam kalangan parti pembangkang amat ketara sebab selesai proses penamaan calon pilihan raya umum Dun Sarawak hari ini. Ketidaksefahaman antara parti-parti pembangkang dalam soal hudud dan kepimpinan DAP di Pulau Pinang dizahirkan dengan pertembungan calon masing-masing dalam sekurang-kurangnya 14 kerusi yang dipertanding. Selain Dun Mulu, PKR turut bertembung dengan DAP atau PAS untuk menentang BN di Mulu, Senadin, Samalaju, Murum, Kakus dan Ngemah. Pertembungan turut berlaku di Semanggang, Bukit Semuja, Tebedu dan Mambung. Manakala PAS bertembung dengan amanah di 5 Dun iaitu Beting Maro, Sebuyau, Sadong Jaya, Semariang dan Muara Tuang.
Perbalahan antara parti pembangkang itu turut menjadi lebih hangat dengan kehadiran Parti Baharu, Parti Bangsa Dayak Sarawak Baharu PBDSB di 5 kawasan. Keseluruhannya, SPR menerima 228 kertas pencalonan semasa proses penamaan calon pagi tadi. 82 daripadanya adalah Barisan Nasional termasuk 2 yang telah dimenangi tanpa bertanding, 40 PKR, 31 DAP, 11 PAS, 13 Parti Amanah Negara, 11 STAR, 5 PBDSB dan 35 lagi bebas. Calon paling muda berusia 25 tahun dan paling tua 73 tahun. Daripada 228 calon, 206 adalah lelaki dan 22 lagi wanita. 32 kerusi menyaksikan pertandingan 1 lawan 1, 28 kerusi 3 penjuru, 12 kerusi 4 penjuru dan 5 lagi 5 penjuru. Sementara itu, keputusan pilihan raya umum DUN Sarawak ke-11 dijangka diketahui pada jam 11 malam 7 Mei nanti. Menurut Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah, ia dipengaruhi faktor geografi Sarawak selain faktor cuaca. Pengumuman keputusan pilihan raya dijangkakan keputusan akan diumumkan pada jam 11 malam, memandangkan kawasan-kawasan pilihan raya di Sarawak ini sangat luas dan jaraknya juga jauh. Dalam sidang media di Kuching, Datuk Seri Muhammad Hashim berkata, keputusan terawal dijangka diketahui selepas pukul 6 petang. SPR juga menjangka peratusan pengundian meningkat kepada 75% berbanding 70% yang dicatat pada PRU Sarawak pada 2011. Katanya 62 pemerhati tempatan dilantik terdiri daripada badan bukan kerajaan, NGO, untuk memantau perjalanan pilihan raya negeri kali ini. Manakala pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya ditubuh di 80 DUN selaras dengan peruntukan Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 untuk memantau aktiviti berkempen. Baik, saudara, sekian saja sumbangan berita dari Sarawak dan seterusnya kita bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Damian, terima kasih. Baik, susulan kes ceroboh kuil di Ipoh Perak semalam, Ketua Polis Negeri Datuk Seri Abdul Rahim Hanafi mengesahkan lelaki yang ditahan kerana merosakkan 9 patung di kuil Jalan Hospital semalam tiada kaitan dengan kumpulan militan Daesh. Berdasarkan maklumat, suspek berusia 29 tahun yang juga bekas penuntut sebuah universiti di luar negara itu direman hari ini mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Sam Chang Kiong mengesahkan suspek mengalami gangguan mental dan pernah menerima rawatan di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan sebelum ini. Pada pukul 5.10 petang semalam, suspek yang menaiki kereta Proton Iris dipasang bendera bertulisan Jawi memasuki kuil dan merosakkannya dengan menggunakan parang sebelum ditahan polis. Orang awam supaya tidak timbulkan isu bahawa ini adalah satu kejadian perkauman, tidak. Dan jika dia betul-betul tidak siuman, makna apa yang dibuat oleh dia adalah sesuatu di luar kawalan dia, bukan kalau dari segi niat, ya, bukan berniat untuk menghina apa-apa agama. Mengulas isu sama, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan suspek lelaki itu seorang doktor di Hospital Besar Ipoh yang baru dipecat ekoran masalah mental. Yang pasti, beliau berkata kejadian bukan berpunca akibat masalah antara agama. Ya, pihak polis juga telah berjumpa dengan Ketua Masyarakat India di Ipoh bagi menerangkan perkara tersebut. Mereka menuduh mereka di negara ini. Orang yang orang kata waras pemikirannya, dia tidak akan melakukan perbuatan sedemikian. Ya, saya rasa masyarakat kita kena faham ini. Jadi kalau seorang-seorang bertindak macam tu, memang dia kurang waras lah. Ya. Jadi I think saya memintalah bahawa masyarakat India, seluruh negara khususnya di kawasan Ipoh supaya be rational enough to.
Tan Sri Khalid menyatakannya selepas program bicara pesada di UKM Bangi. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Perak akan menyalurkan dana sebanyak RM30,000 kepada Kuil Sri Muniswara Aman Kovil di Jalan Hospital bagi membaik pulih kerosakan yang berlaku. Exco Perak Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata peruntukan itu juga untuk upacara keagamaan. Tiada cuti umum di Perak pada 6 Mei sebagaimana yang tersebar di laman sosial baru-baru ini. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Abdul Puhat Mat Nayan. Beliau berkata tarikh cuti umum pada 6 Mei yang menjadi viral itu hanya berlaku tahun lalu sempena istiadat pertabalan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah seperti yang diumum Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Orang ramai dinasihat agar tidak mudah mempercayai dan menyebarkan sebarang maklumat tanpa bukti atau fakta yang sahih. Gara-gara rumah yang dibeli sejak 2013 tidak mengikut spesifikasi, 14 pemilik rumah di Taman Perumahan dekat Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani Kedah memfailkan saman terhadap pemaju. Saman berjumlah RM5.7 juta difailkan di Mahkamah Tinggi Alor meliputi tuntutan ganti rugi terhadap kerosakan dan kecuaian struktur binaan. Mereka mendakwa keputusan saman itu dibuat setelah aduan demi aduan tidak diambil serius oleh pihak berkenaan. Banyak yang tak ikut spek lah. Dinding melengkung, kerosakan. Banyak kerosakan, bukan kata 10 saja. Selalunya orang beli rumah baru ni, macam orang beli kereta baru lah. Bila dapat ambil kunci start jalan lah. Ada pun sikit-sikit lah, itu mana-mana okey lah, bearable lah. Orang cakap. Tapi rumah yang kami beli ni, dah dapat kunci, tak boleh duduk lagi. Sepatutnya dapat kunci, masuk, basuh, pindah barang. Di sini saya merasa kecewa lah sebab bila kami membuat keputusan untuk membeli di perumahan ni, bila kami tengok kepada show house dan bila kami beli rumah yang sebenar, dia tidak seperti yang kami gambarkan lah. Rumah tersebut didakwa retak di bahagian dinding selain kualiti pembinaan di bahagian siling menggunakan bahan terpakai menyebabkan siling hampir runtuh. Sana sini lepas tu bila kita buat pemeriksaan memang banyak yang tak sempurna lah. Kemudian dinding pun keadaan dinding pun tak seperti orang kata yang kita harapkan, beralun. RM2.5 juta dituntut daripada pemaju perumahan, RM2.5 juta lagi terhadap syarikat arkitek dan RM700,000 kepada MPSPK. Pengurusan kes pertama berlangsung pada 11 Mei. Sebuah lagi empangan akan dibina di Kedah untuk menampung keperluan penduduk pada masa depan. Empangan ke-6 dikenali Empangan Nauk bakal dibina di sempadan daerah Pendang dan Sek berdekatan Paya Serdang Pendang. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah, kos projek dianggarkan RM650 juta. Empangan baru perlu diwujudkan. Jadi kerajaan Persatuan Kementerian Pertanian dah pun pegawai-pegawai berjumpa dengan unit perancang ekonomi kita, dah ada perbincangan dan mungkin Empangan Nauk ini akan menjadi salah satu empangan yang boleh kita bina untuk mengatasi masalah ini. Jadi Empangan Nauk ini agak besar dan kita perlu mendapat kerjasama ataupun sokongan dan pembiayaannya oleh kerajaan persekutuan. Beliau ditemui media selepas persidangan Dewan Undangan Negeri Kedah di Wisma Darul Aman, Alor. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan syarikat pembekalan senjata api milik anaknya tidak pernah menerima sebarang tender polis atau kerajaan. Syarikat itu juga ditubuhkan sebelum beliau memegang jawatan nombor 1 pasukan. Menurut Tan Sri Khalid, beliau sendiri melarang anaknya memasuki tender kerajaan. Tidak ada mereka dapat apa-apa juga tender pembekalan senjata
Kalau ada, saya rasa Sarawak Report dah siarkan dah. Kerana mereka mencari benda-benda macam tu untuk didedahkan. Ya. Beliau mengesahkan syarikat kendalian anaknya itu berlesen dan beroperasi secara sah. Tan Sri Khalid bagaimanapun enggan mengulas selanjut bagi mengelak siasatan terganggu sekiranya ia dijalankan. Portal Sarawak Report mendedahkan anak kedua beliau menjalankan perniagaan pembekalan senjata api bersama iparnya. Sidang Dewan Negara pemasangan kamera sistem penguatkuasaan automatik AES di 14 lokasi di seluruh negara yang dijenamakan semula kepada Sistem Keselamatan Kesedaran Automatik atau AWAS akan dilaksana bersama sistem Demerik tidak lama lagi. Dan menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz Kaprawi, ketika ini Kementerian Kewangan masih dalam proses pertimbangan nilaian kos berkaitan pembangunan serta kos operasi sistem tersebut. Dan berdasarkan kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya MIROS, sistem berkenaan telah berjaya meningkatkan kesedaran pengguna jalan raya. Segala kos berkaitan pembangunan dan operasi sistem serta infrastruktur AES dibiayai oleh syarikat penyedia perkhidmatan. Pihak syarikat akan menerima bayaran fee perkhidmatan daripada kerajaan di mana amaunnya sedang dalam proses rundingan mengambil kira pengambilan syarikat penyedia perkhidmatan AES oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan syarikat subsidiarinya. Menjawab soalan Senator Dato' Ng Chiang Chin, Dato' Aziz memberitahu kadar kemalangan maut telah menurun daripada 19 kes kepada 12 kes bagi tempoh 8 bulan selepas pelaksanaan AES. Secara purata, kadar pematuhan had laju telah meningkat kepada 91% selepas pelaksanaannya berbanding 63% sebelumnya. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan bakal memperkenalkan lesen khas umrah berkuat kuasa Oktober 2017. Keputusan itu sebagai langkah mengekang isu penipuan pakej umrah. Malah menerusi lesen itu juga, Majlis Kawal Selia Umrah akan menetapkan harga minimum RM4,900 untuk pakej umrah selama 12 hari 10 malam. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Mas Ermiati Samsudin menjelaskan lesen berkenaan hanya akan dikeluarkan kepada syarikat pengendalian pelancongan yang telah memenuhi syarat. KSU ini ditubuhkan adalah untuk mengawal selia perkara-perkara berhubung dengan pengendalian pakej umrah, juga bagi mengelakkan kes penipuan daripada terus berlaku. Dan hasil daripada Majlis Mesyuarat MKSU ini juga, beberapa langkah telah pun serta sedang diambil untuk memastikan kes-kes penipuan umrah ini dan juga dapat dikurangkan. Ketika menjawab soalan Senator Datuk Yunus Kurus, Timbalan Menteri itu turut menjelaskan kementerian memandang serius isu berkenaan dan telah mengambil inisiatif menubuhkan Majlis Kawal Selia Umrah MKSU pada 2014. Ia dianggotai 12 ahli daripada pelbagai kementerian, jabatan serta badan bukan kerajaan NGO. Memastikan Dewan Negara tidak menjadi pak turut dan bahas yang diutarakan ahli Dewan berkualiti. Itu yang diperjuangkan Tan Sri Abu Zahar Ujang sepanjang 2 penggau berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Meski menamatkan perkhidmatan kerana bersara hari ini, Tan Sri Abu Zahar berjanji untuk terus menabur bakti. Menerusi temu bual eksklusif bersama RTM, beliau juga mengingatkan barisan senator khususnya yang baharu agar menjaga tingkah laku dan pelihara imej serta integriti parlimen. Wan Rosmah Ramli melaporkan. Tan Sri Abu Zahar, 72 tahun, dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara ke-16 pada 26 April 2010 bagi menggantikan Datuk Wong Fung Min. Tan Sri Abu Zahar memulakan kerjanya pada 1964 sebagai Inspektor Polis dengan jawatan terakhir sebagai Timbalan Penguasa Polis di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman pada 1979.
Sebagai Speaker Dewan Negara, Tan Sri Abu Zahar dikenali sebagai seorang yang tegas dalam membuat keputusan. Saya selalu menekankan kepada semua ahli-ahli Dewan Negara supaya berkualiti apabila berbahas, menghormati Dewan dan jangan teragak melontarkan pendapat demi negara bangsa. Tinggal lagi mesti menghormati peraturan standing order dan juga jangan melanggar perlembagaan. Yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-17 dijadual mengangkat sumpah jawatan esok. Buat penggantinya, Tan Sri Abu Zahar menyampaikan mesej berikut. Saya mendoakan dan berharap mereka pengganti saya akan terus menjalankan tanggungjawab yang terbaik. Dan dia pun dah mengikuti saya semenjak saya menerajui Dewan lah. Maka dia masih dah dilantik sebagai senator lebih kurang setahun dah. So saya percaya dan yakin beliau mempunyai harapan juga dan usaha untuk membawa Dewan ini ke tahap lebih tinggi. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Pandikar Amin Mulia menyifatkan di bawah kepimpinan Tan Sri Abu Zahar, Dewan Negara menyaksikan peningkatan dan kualiti perbahasan anggota-anggota Dewan. Ia sedikit sebanyak telah menangkis persepsi orang awam yang menganggap Dewan Negara hanyalah rubber stamp semata-mata. Dewan Negara mempunyai kuasa yang lebih besar dalam soal rang undang-undang yang melibatkan pindaan perlembagaan Malaysia. Pindaan bukan sahaja memerlukan majoriti 2/3 Dewan Rakyat tetapi juga majoriti 2/3 Dewan Negara yang berhak menggunakan kuasa veto sekiranya rang undang-undang bagi pindaan perlembagaan itu ditolak. Warusma Ramli melaporkan untuk Berita TV1. Bidang keberhasilan utama negara NKRA mencatat hasil membanggakan dalam melonjak taraf hidup kumpulan berpendapatan rendah dan penyediaan infrastruktur di luar bandar. Ia melebihi sasaran 102% pada 2014 sekaligus memberi impak yang besar kepada rakyat dan membawa kesan positif terhadap ekonomi negara. Program transformasi negara yang memasuki tahun kedua terakhir dalam fasa keduanya kini kekal menyaksikan sasarannya mencatat kadar pencapaian 105% bagi semua NKRA yang digariskan. Buktinya seramai 2.9 juta telah berjaya dikeluarkan daripada kepompong kemiskinan menerusi pelaksanaan kadar gaji minimum. Pendekatan inklusif untuk rakyat berpendapatan rendah telah memberi manfaat kepada seramai 6.8 juta golongan itu menerusi pemberian wang bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM. Namun Timbalan Pengerusi Majlis Profesor Negara Profesor Ulung Samsul Amri Baharudin berpendapat masih banyak yang perlu dilakukan kerajaan untuk membantu golongan miskin dan miskin tegar supaya keluar daripada kehidupan mereka. Dan kita dapati yang paling penting sekali ialah kemiskinan tegar ini, iaitu kemiskinan hardcore poverty yang dialami oleh mungkin 1% daripada rakyat Malaysia dan kebanyakan di Sabah dan di Sarawak dan juga di Kelantan dan Terengganu. Ada dua yang dilakukan oleh kerajaan selama ini, iaitu subsidi, satu lagi bantuan langsung. Mengenai usaha meningkatkan taraf hidup rakyat, kerajaan terus komited berusaha mempertingkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah. Program Satu Azam terus memberi manfaat kepada golongan berkenaan apabila seramai 33,368 peserta baharu didaftarkan pada 2014. Manakala hampir 170,000 pula menyertai program Akhiri Zaman Miskin Satu Azam sejak diperkenalkan pada 2009. Daripada jumlah itu, seramai 24,646 peserta Satu Azam dilihat berupaya menambah pendapatan sebanyak RM300 sebulan. Menerusi projek-projek infrastruktur luar bandar yang diperkenalkan daripada program GTP itu juga turut memberi manfaat kepada 5 juta masyarakat di kawasan tersebut. Jadi saya rasa GTP ini mengurus dan memperkenalkan yang baru, menyesuaikan apa yang sedia ada dan akhirnya menyediakan apa yang tak ada.
Sepanjang 4,553 km jalan luar bandar telah dibina dan berjaya menghubungkan sebanyak 2.5 juta rakyat, manakala 129,595 rumah telah diberi bekalan elektrik untuk dimanfaatkan kepada lebih 647,975 individu. Dari jumlah itu, sebanyak 330,000 isi rumah juga dapat menikmati kemudahan bekalan air bersih dan hampir 130,000 yang lain menikmati kemudahan bekalan elektrik tanpa gangguan. Semua ini menunjukkan kerajaan tidak pernah pilih kasih dalam kebajikan rakyat, tetapi kepentingan dan kesejahteraan rakyatlah menjadi keutamaan mereka. Transformasi ini perlu bagi membawa negara ke landasan negara maju ke arah wawasan 2020. Laporan Siti Aisyah Cik P untuk Berita RTM. Piala AFC, Ceres, Lasal FC dan Selangor yakin kutip 3 mata malam esok. Liga Super, Perak malukan Felda United 3-2 di Ipoh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sukan nasional malam ini dimulakan dengan persiapan Piala AFC. Selangor dan lawannya dari Filipina, Ceres Lasal FC melaungkan keyakinan untuk mengutip 3 mata penuh dalam saingan di Stadium Majlis Perbandaran Selayang malam esok bagi mencerahkan peluang ke kelompok 16 terbaik. Pengendali pasukan Selangor Zainal Abidin Hassan menyifatkan perlawanan menentang Ceres akan menentukan nasib Red Giants dalam saingan Piala AFC. 3 mata ini, jika kita kehilangan, kita tidak akan kesusahan untuk perlawanan terakhir. Jadi 3 mata yang amat-amat penting untuk kita melayakkan diri di pusingan seterusnya, iaitu ataupun game yang seterusnya bertemu Tampines. Keyakinan yang sama diluahkan pembantu jurulatih Ceres, Frank Moeskan. Ceres akan tampil bermati-matian bagi mengukuhkan cengkaman selaku peneraju kumpulan E. Pretty confident that we get the 3 points. Players are, you can see the faces of the players, from what we don't expect for them, but the response they delivered, and we're doing for the last games against Tampines, we're doing good. Dalam aksi pertama di Stadium Painat di Bacolod, Filipina, kedua pasukan terikat 2-2. Selangor kini di tangga ketiga, ketinggalan hanya 1 mata di belakang Ceres. Berhadapan pasukan pendahulu kumpulan Ceres Lasal, pasukan Selangor harus tampil memberi prestasi terbaik untuk mengutip 3 mata penuh. Justru, sorakan dan sokongan daripada pemain ke-12 diharap dapat memberikan semangat kepada pemain Selangor untuk memberikan aksi terbaik. Laporan Fazil Kamaluddin, Sukan RTM. Seterusnya, bola sepak Liga Super. Hasrat Felda United untuk melebarkan jurang mata selaku pendahulu tidak kesampaian apabila tunduk kepada Boscaurus 2-3 dalam aksi di Stadium Perak Ipoh malam tadi. Kekalahan kedua daripada 7 perlawanan itu bagaimanapun tidak menjejaskan kedudukan The Fighters selaku pendahulu Liga. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Perak, tuan rumah terlebih dahulu memecah kebuntuan apabila memperoleh jaringan pembukaan menerusi Muhammad Firdaus Sayadi pada minit ke-12. Namun kedudukan tersebut tidak kekal lama apabila Felda United bangkit menjaringkan 2 gol menerusi Francis Forquido pada minit ke-23 dan 33. Kedudukan kekal sehingga 45 minit perlawanan berlangsung. Bersambung babak kedua, Perak terpaksa menunggu sehingga minit ke-76 untuk memperolehi gol penyamaan menerusi penyerang import dari Brazil, Elias Fernandes de Oliveira. Hasrat Felda United untuk sekurang-kurangnya berkongsi 1 mata lebur apabila Elias Fernandes sekali lagi menjadi wira tuan rumah apabila menggegarkan gawang skuad The Fighters pada minit ke-80. Sehingga akhir perlawanan, Perak 3, Felda United 2. Namun, Felda United masih menerajui Liga dengan berkongsi 21 mata dengan pasukan JDT. Ini merupakan kekalahan kedua Felda United dalam saingan Liga musim ini selepas kalah tipis kepada JDT 1 Mac lepas di Lakin.
Di Georgetown, Terengganu FC melonjak ke tangga ketiga selepas membenam Harimau Kumbang 3-2 di laman sendiri. Pasukan Terengganu memulakan permainan dengan baik melalui percubaan demi percubaan pada babak pertama. Minit ke-32 menyaksikan Muhammad Asrul Ibrahim menjaringkan gol pembukaan untuk TFC 2 mendahului 1-0. 8 minit berselang, TFC 2 melebarkan jaringan apabila satu lagi gol dihasilkan menerusi rembatan cantik pemain import Patrick Dos Santos yang gagal disekat penjaga gol Pulau Pinang Sani Anwar Kamsani. Babak pertama berakhir dengan TT mendahului 2-0. Babak kedua, Harimau Kumbang yang dikendalikan oleh Manzur Azwira bangkit dan hasilnya tandukan pemain import Ronaldo Lobo berjaya merapatkan jurang gol pada minit ke-67. Namun, kedudukan itu berubah selepas seorang lagi pemain import Osas Ikpifua menjaringkan gol penyamaan untuk mengikat kedudukan 2-2. 15 minit berbaki, pelawat terlebih dahulu memintas apabila Patrick Santos meledak gol kedua peribadi membolehkan TFC 2 mendahului 3-2. Dalam perkembangan lain, Persatuan Bola Sepak Kedah KFA pada dasarnya bersetuju dengan tajaan oleh syarikat kosmetik D Herbs Holdings M Sendirian Berhad. Perbincangan lanjut akan diadakan antara Presiden KFA, Datuk Seri Ahmad Bashar Ahmad Hanifah dengan pemilik syarikat berkenaan, Datuk Alif Shukri, dalam masa terdekat untuk meneliti tajaan yang telah ditawarkan. Saya buat apa pun, saya tak suka terburu tambah-tambah melibatkan duit. Lepas tu melibatkan kerajaan, melibatkan KFA. Jadi kita nak menang-menang, dia menang, kita menang. Beliau bercakap kepada pemberita di Alostar. Sabtu lalu, pengasas produk terlajak laris itu, Datuk Alif Shukri Kamar Zaman, mengumumkan tajaan sebanyak 30 juta ringgit kepada KFA untuk 3 musim perlawanan Liga. Menurut Datuk Alif Shukri, selain pembangunan Stadium Darul Aman, terdapat lagi yang boleh dilakukan menerusi tajaan tersebut bagi membangunkan bola sepak di negeri itu.